Selamat pagi dan selamat sejahtera. Nama saya Li Yijie dari kumpulan 2. Nombor metrik saya adalah 2011917445 dan kumpulan kami ingin membentangkan tajuk peminjaman kosakata bahasa Melayu dari bahasa Arab. Peminjaman kosakata merupakan fenomena yang amat biasa dalam dunia ini. Proses peminjaman istilah ini berlaku apabila pengembangan sesuatu bahasa bergantung kepada penggunaan dan usaha memperkayakan atau menambahkan perkataan yang baru dalam budaya ini. Oleh itu, tiada budaya dan bahasa yang terbentuk daripada unsur aslinya tersendiri di seluruh dunia. Bahasa Melayu mempunyai perkataan yang berasal daripada berbagai negara dan bangsa, terutamanya daripada Arab. Oleh itu, bahasa Arab mempengaruhi bahasa Melayu dengan luas dan dalamnya. Nama saya Tuan Putih Maisara binti Tuan Razmi, nombor metrik 2011931554, program Kejutaan Pertanian. Saya ingin membincangkan tentang faktor-faktor pinjaman. Zaba memberikan beberapa faktor orang Melayu meminjam unsur bahasa asing. Salah satu adalah disebabkan dengan keperluan. Pinjaman dilakukan apabila tidak terdapat perkataan yang sesuai untuk menyatakan atau memberikan nama kepada suatu perkara atau benda yang baharu atau asing dari fikiran dan budaya orang Melayu. Hal ini disebabkan oleh perkembangan ilmu dunia. Walau terdapat perkataan Melayu, perkataan itu mungkin tidak sesuai dan tidak setara dengan maksudnya. Perkataan itu juga mungkin sudah lapuk dan lusuh dan menjadi tidak sesuai lagi untuk digunakan. Kosakata daripada perkataan lain terpaksa dipinjamkan kerana penggunaan tidak mengetahui kewujudan perkataan berkenaan dalam bahasa Melayu. Walaupun perkataan itu wujud, mungkin penggunaannya gagal mengingat atau mencari ketika hendak digunakan. Peminjaman dilakukan untuk melincinkan usaha merancang, membina bahasa Melayu. Dengan itu juga, status bahasa Melayu dapat ditingkatkan sebagai bahasa moden. Dalam buku Bahasa Melayu kertas 1 dan 2 yang dikarang oleh Sharifah Nur Syed Abdul Rahman, menyatakan bahawa faktor-faktor peminjaman disebabkan oleh kekerapan penggunaan bahasa asing yang tinggi. Masyarakat lebih kerap menggunakan sesuatu unsur bahasa asing sehingga menjadikannya mudah dan senang diingati. Selain itu, peminjaman terjadi adalah untuk mengatasi masalah sinonim. Penyebaran agama Islam ke Nusantara membawa masuk istilah yang ada atau memberi maksud yang lebih khusus daripada istilah sedia ada, seperti istilah nikah dan kahwin. Selain itu, terdapat faktor struktural dan faktor bukan struktural dalam pembentukan bahasa pinjaman ini. Faktor struktural memperlihatkan proses peminjaman yang berlaku secara berstruktur dan berperingkat. Beberapa aspek diketengahkan dalam faktor ini, iaitu persamaan struktur. Perbezaan yang terdapat di antara struktur-struktur bahasa akan menyebabkan proses peminjaman menjadi lebih terhad. Peminjaman bukan struktur dapat diklasifikasikan sebagai proses peminjaman secara semula jadi. Antara faktor bukan struktur seperti kesan perkembangan sejarah kebudayaan Melayu yang terbentuk melalui proses pertembungan bahasa. Faktor bukan struktur juga melibatkan proses peminjaman daripada bahasa yang berprestij. Namun begitu, tidak salah juga sekiranya bahasa yang berkedudukan tinggi meminjam bahasa dari bahasa yang berkedudukan rendah. Peminjaman ini juga turut berlaku disebabkan oleh unsur semula jadi dalam perkembangan sebuah bahasa. Kosakata asing yang dipinjam lazimnya diasimilasikan terlebih dahulu sebelum diterima pakai, yakni melibatkan aspek fonologi ataupun bunyi, semetik, makna, morfonologi, bentuk kata. Fonologi adalah cabang linguistik yang berkaitan dengan kajian suara pertuturan dan merujuk kepada sebaran dan coraknya. Asimilasi sebutan supaya sesuai dengan penyebutan bahasa asing yang melibatkan 3 tata tingkat. Antara 3 tata tingkat ataupun kaedah yang digunakan adalah
Penyebutan secara etimologi bahasa asal yang didefinisikan sebagai sistem ejaan disesuaikan dengan bahasa tempatan tetapi lafaz bunyi masih tetap seperti lafaz bunyi bahasa asing yang dipinjam. Antara contoh seperti bas ataupun kompleks. Yang kedua, penyebutan yang disesuaikan dengan bahasa tempatan. Dia didefinisikan sebagai kosakata asing yang akan mengalami proses pergantian elemen-elemen bunyi tertentu akibat perulangan lafaz bunyi. Contoh antaranya, minbar yang dipetik daripada pinjaman bahasa Arab yang kita sebut sebagai mimbar. Risalah, kita sebut sebagai risalah. Iktisad, zuhur. Yang ketiga, penyebutan berdasarkan sistem ejaan bahasa asal. Ia didefinisikan sebagai sistem ejaan disesuaikan dengan bahasa tempatan tetapi lafaz bunyi masih tetap sama seperti lafaz bahasa asing yang dipinjamkan. Ia berlaku apabila sesuatu kosakata asing yang dimasukkan ke dalam bahasa tempatan melalui saluran sistem tulisan atau lalu asimilasi lafaz bunyi disesuaikan dengan bunyi tempatan. Antaranya, bateri, alam, bab, nisa. Morfologi adalah pembentukan kata dalam sesuatu bahasa termasuk infleksi, terbitan dan pemasmukan. Morfologi mempunyai sistem dan peraturannya tersendiri dalam penstrukturan ayat berdasarkan proses pembentukan kosakata, iaitu pengimbuhan, pemasmukan, pengandaan, pengakroniman serta proses penggolongan kata yang terdiri daripada kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Secara umumnya, morfologi adalah tataran ilmu linguistik yang mempelajari dan menganalisis struktur, bentuk serta klasifikasi kata. Bahasa Arab merupakan bahasa variasi yang amat mementingkan aspek morfologinya. Setiap perubahan kepada bentuk perkataan akan membawa perubahan dari segi makna. Istilah yang biasa digunakan dalam bahasa Arab adalah morfem, akar kata dan pengimbuhan. Morfem diistilahkan sebagai unsur perkataan. Ianya merupakan unit tata bahasa yang terkecil yang mengandungi makna, peranan atau fungsi. Contohnya, biru merupakan satu morfem. Apabila perkataan biru campur dengan imbuhan an, ia menjadi dua morfem. Istilah yang kedua adalah akar. Akar adalah asal kata ataupun perkataan yang tertinggal selepas semua imbuhan diasingkan. Contohnya perkataan permainan. Kata asalnya adalah main. Istilah yang ketiga adalah pengimbuhan. Pengimbuhan merupakan kaedah mengembangkan kata dasar dengan menggunakan imbuhan. Terdapat 3 jenis imbuhan, iaitu prefix, suffix, dan infix. Contoh prefix adalah meng, ter, pe, dan contohnya suffix adalah an, kan, nan. Dan contoh infix adalah er. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq Aiman bin Syafiq Deli. Saya ingin menerangkan tentang kosakata semantik. Semantik merupakan bahasa kajian makna, iaitu istilah. Perkataan ini berasal daripada perkataan Greek, iaitu semantikos, yang membawa maksud erti yang penting. Secara umumnya, semantik ialah ilmu tentang erti atau perbuatan erti suatu perkataan. Secara khususnya pula ialah tentang lambang-lambang atau tanda yang menyatakan makna, hubungan antara makna dengan makna lain serta pengaruh makna terhadap masyarakat. Terdapat 3 proses semantik, iaitu perluasan makna, penyempitan makna dan pemindahan makna. Maksud perluasan makna ialah ia merupakan konsep suatu kosakata akan mempunyai jumlah makna yang lebih daripada apa yang dimilikinya.
dengan mengekalkan makna asal. Makna tambahan diberikan kepada sesuatu kosakata itu. Contohnya ialah wakaf. Makna asalnya ialah tempat berhenti sebentar. Makna tambahannya pula ialah tanah wakaf, tanah yang disedekahkan. Makna contoh lain ialah pondok wakaf, pondok untuk berehat sebentar. Yang kedua ialah penyempitan makna. Menurut Cair 1995, Patedah 1986, penyempitan makna ialah gejala yang terjadi pada kosakata yang mempunyai makna yang cukup luas, kemudian menjadi makna yang cukup terbatas kepada makna tertentu sahaja. Sebagai contoh, ahli, makna yang lebih luas seperti keluarga atau sanak saudara. Ahli juga telah disempitkan maknanya menjadi makna orang yang mahir atau pandai dalam suatu ilmu atau bidang. Contoh lain ialah canggih. Makna asal dia ialah terlalu banyak cakap. Makna yang baru ialah moden dan kompleks. Contoh kedua ialah imam. Makna asalnya ialah ketua atau pemimpin. Makna baru yang diberikan ialah orang yang mengetuai sembahyang. Yang ketiga, contoh yang terakhir ialah pemindahan makna. Pemindahan makna ialah satu konsep yang didukungi oleh satu kosakata. Itu ditukar sama sekali. Ia juga bermaksud pergantian makna secara total daripada maksud kata asalnya. Contohnya ialah gila. Makna asalnya ialah tidak waras pemikirannya. Makna baru ialah sangat melampau. Itulah maksud dan contoh-contoh semantik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkarnain bin Ahmad Nazri. Nombor metrik 2011915753. Saya akan membentangkan tentang kesan kosakata pinjaman terhadap bahasa Melayu. Antara kesan peminjaman bahasa asing ke atas bahasa Melayu adalah seperti berikut. 1. Timbul masalah pencemaran bahasa dalam bentuk binaan ayat bahasa Melayu yang tidak mematuhi sistem bahasa Melayu. Antara pencemaran tersebut termasuklah kesalahan penggunaan frasa di mana in which sebagai kata hubung, kesalahan bentuk jamak seperti pemimpin-pemimpin, all leaders. Pada masa yang sama, antara kesan apabila sesetengah pihak yang memandang enteng soal penggunaan bahasa, timbul pula gejala bahasa pasar ataupun bahasa rojak yang semakin berleluasa sehingga penampakan penggunaan bahasa Melayu yang bercelaru. Yang kedua, pertembungan sesuatu bahasa yang lain akan mengakibatkan perubahan bunyi ataupun fonologi, bentuk kata atau morfologi dan bentuk ayat atau sintaksis. Dalam bahasa Melayu, perubahan fonologi berlaku apabila bahasa Melayu bertembung dengan bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Yang ketiga adalah peminjaman bahasa asing dapat menambahkan kekuatan makna konsep yang hendak diperkatakan. Hal ini akan mewujudkan keadaan saling terjemah dengan bahasa moden yang lain. Secara kesimpulan, sikap menggunakan bahasa asing sehingga perkataan bahasa Melayu dianggap lapuk atau tidak bergaya adalah tidak wajar dilakukan. Sebagai warga negara tanah air, kita perlu berasa bangga kerana mempunyai bahasa yang unik daripada semua aspek. Oleh itu, kita perlu meningkatkan penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian kita. Sekian, terima kasih.